Pelajar-pelajar, apakah yang terlibat semasa kita menarik dan menolak kerusi, semasa kita membuka dan menutup pintu, begitu juga semasa kita menekan suis? Ya betul, semua aktiviti tadi melibatkan daya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan belajar bab 8, daya dan gerakan. Kita akan fokus kepada 8.1 iaitu daya. Apakah standard pembelajaran? Yang pertama, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai daya. Yang kedua, menerangkan daya mempunyai magnitude, arah dan titik aplikasi. Yang ketiga, mengukur daya dalam unit SI. Yang keempat, menjelaskan dengan contoh setiap daya tindakan. Terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Jom kita lihat apakah maksud daya. Daya ialah tarikan atau tolakan. Ini keyword yang sangat penting. Tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas suatu objek. Apakah contoh-contohnya? Yang pertama ialah menekan suis. Okey. Kedua, membuka pintu. Ketiga, mengangkat barang. Keempat, menolak troli. Dan banyak lagi aktiviti lain yang menggunakan daya. Cuba pelajar-pelajar teka apakah jenis daya bagi video-video berikut. Jom kita lihat jenis-jenis daya. Ada berapa jenis daya ya? Yang pertama ialah daya graviti, yang kedua daya normal, yang ketiga daya apungan, yang keempat berat, yang kelima daya geseran dan yang keenam daya elastik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah daya graviti. Okey, apakah maksud daya graviti? Daya graviti ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. Alright, so daya ini menyebabkan semua benda yang di lambung, okey, akan jatuh semula ke tanah. Contoh pada gambar ini, pelajar ni sedang melambung bola, okey, dan bola itu jatuh semula ke tanah. Daya graviti penting untuk mengekalkan objek pada kedudukannya. Pelajar boleh lihat buah apple ni jatuh ke mana. Mestilah jatuh ke bawah kan. Semua benda lah jatuh ke bawah, termasuklah buah apple ni dan buah-buahan yang lain ataupun objek yang lain. Seterusnya kita akan tengok berat. Okey, apakah maksud berat? Berat ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okey, pelajar-pelajar kena ingat. Okey, berat ialah daya graviti. Okey, ada kena mengena dengan daya graviti ya, yang bertindak ke atasnya. Jadi nampak anak panah merah ni turun ke bawah. Okey, sebab apa? Sebab ada daya tarikan graviti. Sekarang kita lihat apakah maksud daya normal. Okey. So daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Okey, apa kaitan antara daya graviti iaitu berat ni dengan daya normal? Okey, pelajar boleh lihat oren ni kekal pegun atau objek yang lain akan kekal pegun di atas meja. Okey, apabila dua daya dalam keseimbangan. Alright. So nilai berat dengan daya normalnya adalah sama. So bila kedua-duanya seimbang, maka objek itu kekal pegun di atas suatu permukaan. Okey, ini konsep mesti ingat ya.
Apakah maksud daya geseran? Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan. Okey, kita mesti startkan kat sini. Menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Mesti ada dua permukaan. Okey, kalau satu tak jadi. So, contohnya kotak ni. Okey, dekat bawah ni kotak, ini ialah permukaan lantai. So, ada dua permukaan. Alright, kalau pelajar diminta melukis, pelajar lukis satu objek, okey, di atas lantai, bagi arah gerakan di satu arah dan arah daya geseran mestilah bertentangan. Jom kita tengok video ni. Nampak kan? Alright. So, arah gerakannya ke kanan dan daya geserannya ke kiri. Okey, mesti menentang arah gerakan. Okey, kita lihat kepentingan daya geseran. So, kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Okey, bila pelajar atau seseorang bergerak ke depan, berjalan ke depan, maka daya geseran ini ialah arah gerakan. Okey, dan daya geseran mestilah ke belakang, menentang. Okey, ini ialah daya geseran, menentang pergerakan kita. Maka mengelakkan daripada tergelincir. Apakah maksud daya apungan? Daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendalih. Okey, contohnya itik ni, berenang-renang, dia terapung di dalam kolam. Okey, jadi daya tujahnya ialah ke mana? Ke arah atas. Okey, iaitu bertentangan dengan berat. Okey, berat bagi itik bertindak ke bawah, mengikut tarikan graviti, tetapi daya tujahnya ke atas. Okey, kita lihat itik seronok berenang-renang di dalam kolam. Seterusnya ialah daya elastik. Alright, daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Jadi pelajar-pelajar mesti ingat istilah ni ya. Diregangkan ataupun dimampatkan. Contohnya seperti getah ni. Okey, getah ni sedang diregangkan. Okey, contoh yang lain ialah tengok ni anak panah. Okey, talinya diregangkan. Okey, lepas tu dilepaskan anak panah dilepaskan. Apa lagi contoh yang ada? Ni contoh dia. Ini ialah spring. Okey, diregangkan dan dimampatkan. Sekarang kita lihat apakah ciri-ciri daya. Okey, ciri-ciri daya ya. So, daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan juga arah. Magnitude merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Jadi pelajar lihat nanti, okey, kalau ada sesuatu nilai ataupun nombor, alright, itu adalah magnitude. Jadi pada gambar ini pelajar boleh lihat daya sama dengan 10 Newton. Jadi sekali lagi kalau ada nombor ni apa? Ini ialah magnitude daya. Jadi magnitude daya pada gambar ini ialah 10 Newton. Kita tengok arah tindakan daya. Okey, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Okey, ke kiri Okey, ke kiri. Okey. Dan ada titik aplikasi daya iaitu bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. Okey, dekat sini. Ini ialah titik aplikasi daya iaitu tangan ni. Okey, bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. Alright, jadi pelajar kena ingat M magnitude, A arah dan T titik aplikasi daya. Ingat M, A, T. Apa dia? Mat. Alright. Okey, seterusnya kita lihat. Ni gambar apa? Pelajar kenal paku dengan tukul. Alright. Pelajar menunjukkan tukul digunakan untuk menanggalkan paku dari permukaan meja. So, pelajar kena ingat. Ciri daya tadi mesti ada apa? M, A, T. Mat. Iaitu yang pertama ialah M, magnitude daya.
Berapa nilai dia? Ya, 15. Okey, 15 Newton. Ingat Newton unit dia. Arah. Okey, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Okey, menghala ke atas ni. Okey. Dan T, titik. Titik aplikasi daya pada bahagian hujung tukul, iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Okey, di sinilah titik aplikasi daya. Sekarang kita lihat pula pengukuran daya. Okey, kita mengukur daya dengan menggunakan neraca spring. Jadi, neraca spring ini beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Nama pun neraca spring. Tentulah ada spring di dalam ya. Ini adalah neraca spring. Okey, so kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca spring. Okey, kamu letak objek di sini. Okey, dia akan memanjang dan dapatlah bacaan di sini. Ini adalah neraca spring, macam mana dia berfungsi. Macam tu. Letakkan objek dan bergeraklah spring itu. Maka bacaan akan direkodkan di sini. Apakah unit SI bagi daya? Unit SI bagi daya ialah Newton N besar. Alright, pelajar kena ingat huruf N besar. Jangan tulis huruf N kecil untuk simbol dia. Berat, okey, bagi sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Baiklah, di bumi, okay, ingat ya, sesuatu objek mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Jadi, objek yang mempunyai jisim 1 kilogram mempunyai berat 10 Newton. Apa maksudnya? So, penukaran unitnya ialah 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, daya diukur dalam unit Newton. So, sempena apa? Okey, sempena nama ahli sains dan matematik iaitu Sir Isaac Newton yang menemukan daya graviti. Unit daya ialah Newton again. 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Jadi kalau Ali ini mempunyai jisim 70 kilogram, jadi berapakah berat? Okey, jisim dalam kilogram. Okey, berat dalam Newton. Jadi ini adalah penukaran unitnya. 1 kg 10 Newton. Jadi kalau 70 kilogram, ya, pelajar darab saja dengan 10, maka dapatlah 700 Newton. Sekarang kita akan lihat pula pasangan daya dengan, okey ni cikgu kurungkan, pasangan daya tindakan dengan daya tindak balas. Okey, hukum Newton ketiga menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Okey, so kalau kamu lihat, okey contoh cikgu bagi lukiskan meja. Lukiskan meja dan ni dekat atas meja ni ada buah apple. Warna purple lah pula ya. Okey, contohlah Alright. So kenapa buah apple ni boleh stay dekat atas meja? Okey, pegun di atas meja. Sebab apa? Sebab ada dua daya yang bertindak. Satu berat dia, okey, turun ke bawah. Dan satu lagi ialah daya tindak balas ke atas, iaitu daya normal. Okey, jom kita tengok beberapa contoh. Contoh yang pertama, jasad yang kekal di atas meja. Ingat kan? Cikgu baru je bagi tahu tentang buah apple tadi. Sebenarnya cikgu nak terangkan lebih lanjut di sini. Alright. So, buku yang kekal di atas meja mengalami apa? Mengalami tindakan daya tarikan graviti yang dikenali sebagai berat. Okey. So, buku ini sebenarnya dia pegun. Right. Apa maksud dia ni? Ada satu daya tindakan bertindak ke atas buku. Namanya ialah berat. Alright. So, dia turun ke bawah. Tindakan dia ke bawah. Alright. So, tindakan daya tarikan graviti dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas. Ingat kalau ada tindakan
kawannya daya tindak balas. So ada daya tindak balas yang disebut daya normal akan wujud dalam arah bertentangan. Ni okey, berat turun ke bawah, daya normal okey sebagai daya tindak balasnya bertindak ke atas ataupun bertentangan. Jadi buku kekal di atas meja kerana magnitud berat iaitu daya tindakan adalah sama dengan daya normal iaitu daya tindak balas. Okey, bila nilainya sama. Okey, contohnya berat ke bawah ni 10 Newton. Daya normal juga 10 Newton. Okey, sama nilai. Okey, ataupun magnitudenya sama. Maka ianya pegun. Okey, kekal berada di atas meja. Okey, seterusnya situasi yang kedua, jasad yang terapung di atas air. Okey, macam mana jasad ni boleh terapung di atas air? Okey, contohnya ini apa? Bongkah kayu ke atau apa-apa objek ya. Jom. So, jasad seperti bongkah kayu yang terapung okey di atas air mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat. Okey, ke bawah ni again ini ialah daya tindakan ke bawah iaitu berat yang merupakan tindakan daya graviti. So, pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Dia mesti bertentangan. So, berat ke bawah, daya apungan ke atas. Okey. Jadi, objek yang terapung di atas air. Okey. Kerana apa? Kerana magnitud berat iaitu daya tindakan adalah sama. Okey, dengan daya apungan iaitu daya tindak balas. Alright. Magnitude ataupun nilai bagi berat, contohnya lah berat tu 10 Newton. Okey, daya apungan atau daya tindak balasnya 10 Newton. Maka objek ini terapung di atas air sebab nilainya adalah sama. Jom kita lihat situasi yang ketiga. Okey, dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Jom kita lihat apabila dua troli yang didekatkan seperti dalam rajah A, okey, troli pertama dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik pada troli kedua, okey, iaitu daya tindakan. Alright. So pelajar boleh lihat, tengok ini adalah troli pertama, ini adalah troli kedua. Okey. So, troli pertama mengalami daya tindakan, manakala troli kedua pula daya tindak balas. Alright, pada masa yang sama, troli kedua mengenakan daya elastik yang sama magnitud. Okey, sama tetapi pada arah yang bertentangan, iaitu daya tindak balas. Okey, selepas itu kita tengok selepas dua troli yang bersentuhan dilepaskan seperti dalam rajah B. Okey, mula dimampakkan pada rajah A dimampakkan, kemudian dilepaskan. Jadi hasilnya pada rajah B. Jadi selepas dilepaskan, kedua-dua troli akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Okey. So bila selepas dimampakkan dilepaskan, pelajar tengok troli pertama akan bergerak ke kiri. Okey, ini adalah daya tindak balasnya. Dan troli kedua bergerak ke kanan. Ini adalah daya tindakannya. So, kedua-dua troli ini bergerak pada arah ataupun dengan ke arah yang bertentangan. Okey, tapi dengan jarak yang sama. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham hukum Newton yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.